Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid Tiga Allah Tiga Ahsan? Baiklah, kita sambung PDPR kita dengan tema yang baru, iaitu tema yang keenam, tajuknya kelestarian alam. Okey. Jadi di sini murid-murid boleh lihat di buku teks muka surat 21. Okey, ada paparan gambar sahaja. Jadi kita nak buat sumbang saran berdasarkan gambar. Maksudnya kita memberikan huraian berdasarkan gambar. Okey, jadi mari kita lihat satu persatu gambar yang ditunjukkan. Okey, kita lihat gambar nombor 1 yang cikgu dah nomborkan. Okey, gambar tersebut yang murid-murid dapat lihat ialah gambar pokok, okey, di hutan. Jadi apa kaitannya dengan kelestarian alam? Kita mestilah memelihara dan memelihara hutan-hutan yang ada di negara kita. Okey, sebab dengan adanya hutan-hutan ni kita masih dapat ekosistem yang baik. Okey. Kemudian yang gambar yang kedua, gambar ada orang berbasikal. Kenapa orang berbasikal dikaitkan dengan kelestarian alam? Maksudnya dari segi gaya hidup sihat, kita mengamalkan penggunaan kenderaan yang tidak mempunyai asap. Okey, jadi kalau kita nak pergi mana-mana, nak jumpa kawan-kawan, kita gunakanlah kenderaan yang tidak memerlukan pencemaran. Okey, gunakan yang lebih menyihatkan. Okey, gambar yang ketiga, gambar pokok, anak pokok yang ditanam. Okey, jadi kita ni perlulah memelihara alam kita ni dengan menanam semula pokok-pokok yang telah hilang, okey, yang tak ada sebab disebabkan dengan pembangunan. Okey, jadi kita kena tanam. Okey, sambil tu kita juga boleh menambahkan lagi kekuatan tanah pada struktur bumi di negara kita. Okey, yang keempat ni cikgu tunjukkan lebih dekat. Gambar ni adalah pusat kita semula komuniti. Okey, jadi kita kena wujudkan komuniti, iaitu masyarakat kelompok yang boleh mengusahakan untuk memelihara alam sekitar kita. Okey, jadi dengan adanya komuniti ni, kita tahulah kita nak buat kerja untuk memelihara alam tu di mana, ada tempat yang kita nak tuju. Okay, jadi kalau tengok daripada gambar nombor 5 tu berkaitan lah. Maksudnya bila kita dah ada komuniti, jadi barulah kita boleh panggil orang-orang, okay, untuk kita pelihara tempat-tempat yang kotor, kita bersihkan. Okay, terutamanya di kawasan sungai. Awak nampak tu sungai. Okay, bila bersih, sungai kita pun dapat mengalir dengan bersih. Okay, airnya pun akan semakin jernih. Okay, jadi bila sungai bersih, dapatlah ada hidupan yang boleh berenang dengan bebas. Okey. Okey, yang gambar yang keenam tu, okey, kamu jangan salah faham, itu bukannya meracun. Okey, selalu orang ingat meracun kan? Tak, itu adalah dia menyembur baja. Okey, jadi maksudnya untuk tanaman-tanaman, okey, kita nak pelihara supaya dia lebih subur. Okey, kita gunakan baja organik. Okey, jadi dengan teknik penyemburan. Okey. Dan gambar yang ketujuh pula ialah berkaitan dengan tu cikgu tunjukkan nak panah. Itu adalah tayar. Okey, tayar lama yang dah tak digunakan, kita guna semula. Okey, kemudian kita cantikkan dan kita boleh tanam pokok. Kita buat tempat menanam pokok. Okey, jadi itulah dia kelestarian alam kan. Kita nak menggunakan semula. Dan gambar yang terakhir ialah gambar yang ke-8. Dia berkaitan dengan gambar manusia lah. Okay, jadi maksudnya manusia pun dapat hidup dengan seimbang, okay, ceria, okay, sihat, okay, dan kita mengamalkan gaya hidup sihat juga. Kemudian kita berjalan kaki, tak perlulah nak kerap menaiki kenderaan. Okay, jadi ini semua adalah penyumbang kepada kelestarian alam. Jadi kelestarian alam ni kita melibatkan semua. Okey, kita melibatkan hidupan di darat, di laut, di udara. Okey, kemudian kita melibatkan pokok-pokok. Okey, melibatkan manusia, melibatkan haiwan, udara, air dan semuanya. Itulah dia kelestarian alam.
Okey, melibatkan semua. Okey, baik. Kita pergi ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 22. Okey, tajuk dia pengurusan sisa pepejal. Okey. Tajuk dia mari kita semula. Mari kita semula. Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah tumpuannya pada cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Okey, jadi dia nak buang sampah. Tumpuan dia adalah cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Okey, jadi daripada sampah-sampah tersebut tu, okey, ada yang boleh kita kitar semula. Betul kan? Murid-murid pun dah tahu kan? Okey, jadi dekat situ ada perbualan antara ibu dan anak Nabila. Nabila, cara manakah yang Nabila akan pilih? Okey, yang akan Nabila pilih. Jadi saya memilih cara. Okey, dekat situ ada dua. 1, 2. Okey. Kalau kamu lihat di gambar situ, kita dekat situ dia tulis pengasingan sisa pepejal di punca. Okey, maksudnya di punca tu daripada rumah awak. Okey. Apa yang dibuat? Asingkan sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Okey. Jadi dekat situ dia kata dia letakkan di tepi tong sampah. Mana-mana bahan buangan yang boleh dikitar semula diletakkan di tepi tong sampah. Okey. Jadi samalah macam awak daripada rumah awak. Okey, awak dekat rumah awak ni kira sekarang ni patutnya dah boleh. Kita sekarang ni perlu sediakan 2 tong sampah. Okey, maksudnya 1 tong sampah yang kita buang sisa makanan dan 1 lagi tong sampah yang kita boleh kitar semula. Okey. Jadi daripada situ nanti untuk awak nak buang tu awak asingkan pula lagi sekali. Okey. Yang kedua, pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Apa yang dibuat? Asingkan sisa. Kemudian sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kitar semula. Okey. Maksudnya perbezaan antara dua ni tadi. Okey, Nabila pilih cara yang macam mana. Daripada punca dia tak pergi ke tempat kitar semula, ada tong kitar semula, dia buat daripada rumah, ataupun dia dah asing daripada rumah tu, kemudian dia pergi ke sana pula, dia letakkan sendiri. Okey, jadi Nabila nak pilih yang mana? Okey, kenapa? Okey, sebab dekat situ ada kerana. Okey, kerana apa? Kerana dia lebih mudah kan, ataupun Nabila lebih seronok untuk pergi mengasingkan sendiri di tong kitar semula. Itulah dia jawapan yang perlu kita berikan. Okey, maksudnya awak lah. Okey, awak pilih yang mana? Okey, berikan sebab awak kenapa. Okey, kalau awak dah asingkan daripada rumah, maksudnya daripada punca tu, jadi awak asingkan betul-betul. Okey, mana yang sisa boleh masukkan dalam tong sampah, kemudian yang untuk kitar semula awak letakkan di tepi tong sampah dan awak dah ikat dengan kemas supaya tak ada binatang lain yang akan rosakkan sampah tersebut. Okey, sama juga kalau awak nak pergi ke tempat tong kitar semula pun boleh. Okey. Okey, baiklah. Kita lihat apa dia aktiviti latihan yang awak perlu lakukan pada hari ini. Buku aktiviti muka surat 23. Okey. Tajuk dia pengurusan sisa pepejal. Bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Okey, jadi dekat situ tajuk dia hikmat pengurusan sampah. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat pekerja membersihkan sungai. Jadi dekat situ ada dua, di sungai dan di darat. Jadi dekat bawah tu pun cikgu dah bulatkan. Okey, ni sebenarnya pun peta buih yang awak dah pernah buat. Okey, peta buih berganda. Berganda sebab apa? Ada dua gambar yang perlu awak buat, beza dan persamaan. Okey, jadi dekat situ yang di tengah itu adalah persamaan. Okey, sebab dua-dua tu peta buih tu saling bercantum. Okey, dan selebihnya itu adalah perbezaan. Jadi antara persamaan yang pengurusan sampah di darat dan di sungai itu apa dia? Persamaan dia. Okey, mari kita lihat, kita baca. Okey, daripada maklumat di atas, di sungai kutipan sampah di sungai. Di darat kutipan sampah dari rumah ke rumah.
Jadi itu beza. Okey. Yang kedua, menggunakan bot yang diubah suai. Kemudian yang ketiga, yang di darat menggunakan lori sampah. Lain beza. Yang ketiga tu, sampah dikutip cepat, di darat sampah diangkut cepat. Jadi di sini kita nampak dia adalah sama. Okey, sebab penggunaan kata kunci dia cepat. Okey. Jadi nanti boleh tulis untuk dalam persamaan dalam peta buih berganda. Yang keempat, muatan maksimum 50 kg. Yang di darat muatan maksimum 15,000 kg. Okey, tu beza. Dan yang terakhir, tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai, dan di darat pula tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Jadi dekat sini kita nampak ada persamaan. Okey, persamaannya adalah kata kunci dia menjaga kebersihan. Tujuannya tak kita sama, iaitu menjaga kebersihan. Okey, jadi memanglah ada beza di sungai dan di darat, tetapi tujuan dia sama kan, menjaga kebersihan. Jadi dekat sini nanti murid-murid boleh tulis, okey, yang perbezaan tu tuliskan mengikut gambar, okey, di sungai, hikmat pengurusan sampah di sungai dan hikmat pengurusan sampah di darat. Dan yang di tengah itu perlulah tulis bagi persamaannya. Okey. Jadi dekat sini cikgu bantu awak, okey, untuk mengisi maklumat bagi bahagian persamaan di antara di sungai dan di darat. Jadi persamaan dia ialah tujuannya menjaga kebersihan. Okey, kan? Sama dua-dua. Okey, dan satu lagi yang kita boleh tuliskan dan secara ringkasnya, sampah diangkut, sampah dikutip dan diangkut cepat. Maksudnya samalah. Okey. Kalau di sungai tu kita kutip lah sebab dia dah terapung kan. Jadi kita kutip. Kalau di darat ni memang dah ada pun di darat dan kita angkut bawa masuk dalam. Tu beza dia, tapi kita tulislah dua-dua tu, sampah dikutip dan diangkut cepat. Okey, jadi itu adalah persamaannya. Jadi yang lain tu perbezaan dia kamu tulislah sendiri kan. Dah ada dah pun jawapan di situ, tinggal nak tulis semula sahaja. Okey. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Selamat menyiapkan kerja. Sekian, terima kasih.